Untuk hari ini kita akan membincangkan standard pembelajaran 4.4.1 iaitu mempersembahkan sketsa dalam bentuk multimedia secara kreatif dan menarik. Novel yang akan kita bincangkan pada hari ini adalah novel Pantai Kasih iaitu novel tingkatan 4 karya Azmah Nordin. Novel Pantai Kasih ini mengisahkan Dr. Raiha yang baru sahaja selesai menjalankan pembedahan sendi tulang pinggul terhadap pesakit yang bernama Unong Sirun. Pembedahan kali ke-6 itu sepatutnya dilakukan oleh Dr. Wang tetapi diserahkan kepadanya kerana pakar itu mempunyai urusan lain. Kelima-lima pembedahan sebelum ini telah dijalankan oleh Dr. Wang. Dr. Raiha kemudian teringat akan bantahan ayahnya apabila dia menyatakan hasratnya untuk menjadi pakar bedah. Ayahnya lebih suka Dr. Raiha menjadi suri rumah tangga. Baginya, kaum wanita harus menumpukan perhatian sepenuhnya terhadap rumah tangga, bukan bekerja seperti Ibu Raiha yang menjadi jururawat sehingga tiada masa untuk dirinya sendiri. Dr. Raiha juga teringat akan kematian anaknya. Sementara itu, Sister Felicia Landrosi terkenang akan kematian seorang kanak-kanak perempuan dalam kebakaran. Hal itu menyebabkan dia resah dan cemas, lalu minum ubat batuk yang diambilnya di bahagian farmasi sehingga ketagihan. Dia sebenarnya menyimpan perasaan marah dan dendam kepada Dr. Raiha dan Dr. Wang yang kerap memarahinya. Oleh sebab itu, dia meminta jadual tugasannya ke sebelah malam supaya dia tidak bekerja bersama-sama dengan Dr. Raiha pada sebelah pagi. Dr. Wang mengambil alih pengurusan Pantai Kasih daripada ayahnya, Dato' Ontong. Hospital Pantai Kasih lebih berkembang di bawah pengurusan Dr. Wang. Dr. Wang telah mengenakan bayaran yang mahal kepada para pesakit yang datang untuk mendapatkan rawatan di situ. Dr. Wang lebih mementingkan wang ringgit daripada tugas murni seorang doktor, iaitu memberikan rawatan terbaik kepada pesakit. Di dalam bilik kerjanya, Dr. Raiha teringat akan peristiwa seorang lelaki yang menyamar sebagai doktor menceroboh pusat rawatan itu beberapa minggu yang lalu. Pemuda itu tidak sempat ditangkap kerana telah melarikan diri. Namun begitu, sebelum pergi, pemuda itu mengugut akan datang semula ke pusat rawatan Pantai Kasih. Dr. Sadis telah memenangi kes saman Dr. Raiha terhadap tuduhan dengan sengaja membakar kereta mewah Dr. Sadis sehingga menyebabkan anak perempuan mereka terkorban. Sebenarnya, Dr. Sadis tidak mahu Dr. Raiha melahirkan anak mereka. Melalui gambaran ultrasound, anak mereka yang bakal lahir itu tidak normal. Oleh itu, Dr. Sadis memaksa Dr. Raiha menggugurkan kandungannya, tetapi Dr. Raiha enggan. Akhirnya, Dr. Raiha melahirkan seorang anak perempuan yang dinamai Ayu, iaitu Rohayu binti Sadis, iaitu seorang kanak-kanak sindrom Down. Dr. Wang pula banyak menghabiskan masa lapangnya di sebuah pusat hiburan. Gambaran wajah Dr. Raiha menjelma semula dalam fikirannya. Kata-kata ayahnya, Dato' Ontong, bahawa banyak perkara palsu, murah dan tidak bermutu dalam dunia ini kerap mengganggu fikirannya. Selain itu, setiap kali dia dibayangi oleh wajah Unong Sirun dan anak Raiha, pergelangan dan lututnya berasa sakit.
Felicia sebenarnya telah mendapat wang ganjaran daripada Dr. Wang setiap kali dia membawa pesakit baharu mendapatkan rawatan di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Perkara itu mengejutkan Dr. Raiha kerana dia tidak mengetahui perkara tersebut. Namun demikian, hal itu tidak menjadi perhatian Dr. Raiha. Sebaliknya, dia lebih mementingkan kebajikan para pesakit dan ahli keluarga mereka. Tindakan Felicia mengasari Ibu Unong Sirun dianggapnya kejam, lalu mengingatkan Felicia agar tidak mengulangi perbuatannya itu. Felicia masuk ke ruang farmasi untuk mengambil ubat batuk. Dia mula minum ubat batuk sejak remaja. Dia teringat akan kehidupannya sebagai anak yang tidak berbapa. Ibunya membesarkannya dengan disiplin yang ketat dan tidak menyukai pilihannya untuk menjadi jururawat. Perkara itu sering menyebabkan dia dan ibunya bertengkar, lalu dia minum ubat batuk untuk menghilangkan tekanan perasaannya. Dia juga teringat akan keterlibatannya dalam peristiwa kebakaran kereta mewah Dr. Sadis beberapa tahun yang lalu. Felicia sekali lagi telah ditahan di dalam bilik bedah oleh seorang pemuda yang dahulu pernah menyamar sebagai doktor di Pusat Rawatan Pantai Kasih. Dr. Alex Ng, beberapa orang pengawal dan jururawat serta petugas lain berada di luar bilik bedah itu. Mereka tidak mampu berbuat apa-apa kerana bimbang akan keselamatan Felicia. Ibu Unong Sirun menawarkan diri untuk memujuk pemuda itu kerana dia mengenali pemuda itu. Pemuda itu sebenarnya bekas penuntut perubatan di sebuah universiti tempatan yang gagal dalam peperiksaan semester akhir. Dia menjadi kurang siuman akibat mendengar kata negatif jiran tetangga dan tekanan daripada keluarga serta teman wanitanya. Akhirnya, pemuda tersebut berjaya ditenangkan dan dibawa ke hospital sakit jiwa. Ketika memandu keretanya, Dr. Wang teringat akan peristiwa yang berlaku pada malam dia menghantar Dr. Sadis dan mendapati Dr. Raiha telah melarikan diri dengan Ayu menggunakan keretanya. Dr. Sadis kemudiannya membakar kereta itu tanpa menyedari Ayu berada berhampiran dengan kereta tersebut. Dr. Raiha teringat akan kemalangan yang menimpa Dr. Sadis selepas memenangi kes mereka di mahkamah dahulu. Kereta yang dipandu oleh Dr. Sadis merempuh belakang sebuah lori tangki lalu terperosok di bawah lori tangki itu. Kereta itu terbakar dan menyebabkan Dr. Sadis rentung. Pada babak terakhir cerita ini, Felicia memohon maaf daripada Dr. Raiha atas keterlibatannya dalam kematian Ayu sehari sebelum Ayu dihantar ke pusat rawatan kanak-kanak yang mengalami sindrom Down. Atas arahan Dr. Sadis, dia membeli petrol yang digunakan oleh Dr. Sadis untuk membakar kereta Porschenya itu. Dr. Raiha telah menerima ketentuan takdir itu dengan hati yang terbuka dan memaafkan Felicia Landosi.